Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera pada sidang pendengar sekalian. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Saya sering ditanyakan beberapa persoalan, sama ada dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan ataupun ada di kalangan mereka yang menimbulkan persoalan ini sengaja untuk menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam. Berbagai-bagai persoalan yang ditimbulkan, dan pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan satu soalan yang biasa dikemukakan dan saya akan cuba jawab soalan ini. Saya akan jelaskan permasalahan yang ditimbulkan ini. Antara permasalahan yang sering ditimbulkan ialah Nabi Muhammad diutuskan untuk menjadi penghukum, menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah. Dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 65, ada dijelaskan, "Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hinggalah mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Ayat ini menjelaskan bahawa Nabi Muhammad menjadi hakim untuk pemutus di kalangan orang-orang yang beriman. Dan pada hakikatnya juga banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang hukuman-hukuman yang diberikan kepada mereka yang melakukan kesalahan. Antaranya dalam Al-Quran disebutkan, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim." Lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai seksa dari Allah SWT. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana dalam surah Al-Maidah ayat 38. Nabi Muhammad SAW dalam sejarah telah pun menjatuhkan hukum rejam sampai mati kepada Maiz. Demikian juga Nabi Muhammad SAW pernah menjatuhkan hukum potong tangan pada mereka yang mencuri. Bahkan Nabi Muhammad pernah berkata, "Wallahi law Fatimah Muhammad sarqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan kupotong tangannya. Berbanding dengan Jesus datang untuk memaafkan orang ramai. Bahkan Jesus menggalakkan orang ramai untuk memaafkan orang lain, bukan menjatuhkan hukuman. Seorang wanita yang ditangkap kerana berzina lalu dihadapkan pada Jesus, maka Jesus pun berkata, "I don't condemn you either, but do not sin again." Jesus berkata, "Aku tidak menghukum engkau, dan pergilah dan jangan buat dosa lagi mulai daripada sekarang." Ini termaktub dalam John chapter yang 8 ayat yang ke-7, di mana Jesus memaafkan orang yang melakukan kesalahan. Dalam Luke chapter yang ke-6 ayat 37, Jesus menyatakan bahawa do not judge others and God will not judge you. Do not condemn others and God will not condemn you. Forgive others and God will forgive you. Terjemahannya lebih kurang, janganlah kamu menjatuhkan hukuman kepada seorang, Tuhan tidak akan menghukum kamu. Do not condemn others, janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Maafkanlah orang lain dan Tuhan akan memberikan kemaafan kepada kamu. Di sini jelas adanya perbezaan di antara sifat Nabi Muhammad dan sifat Jesus. Nabi Muhammad menjatuhkan hukuman, memberikan hukuman, sedangkan Jesus memberikan kemaafan. Siapakah orang yang perlu kita ikuti? Siapakah yang perlu kita ikuti? Orang yang memberikan kemaafan ataupun orang yang memberikan hukuman kepada yang bersalah? Inilah persoalan yang selalu ditimbulkan. Dan kadang-kadang analogi dibuat ataupun dilakukan. Sekiranya anda di sekolah ada dua orang
guru disiplin. Seorang guru disiplin apabila didapati anak muridnya melakukan kesalahan akan dirotan, dijatuhkan hukuman. Manakala seorang lagi guru disiplin sekiranya ada anak murid yang melakukan kesalahan akan diberikan kaunseling dan dimaafkan. Siapakah yang lebih anda suka? Pastinya orang yang memberikan kemaafan. Oleh itu, ikutlah ajaran Yesus. Inilah persoalan yang ditimbulkan. Namun demikian, sejauh manakah kebenaran bahawa Yesus menggalakkan orang memaafkan kesalahan orang lain dan tidak ada ayat-ayat hukum dalam Bible? Saudara sekalian, sebelum saya menjelaskan tentang Bible, saya ingin jelaskan tentang sistem dan peraturan yang ada dalam Islam. Hukum hakam peraturan yang ada adalah demi untuk menjaga kedamaian. Demi untuk menjaga kedamaian. Seperti mana negara kita ada perundangan. Perundangan adalah untuk menjaga kedamaian di negara kita. Perundangan bukan dibuat untuk melakukan huru-hara di muka bumi ataupun melakukan huru-hara di negara kita. Yang kedua, hukuman adalah diberikan ke atas mereka yang melanggar undang-undang. Bukan semua orang dijatuhkan hukuman. Mereka yang melanggar undang-undang akan dijatuhkan hukuman. Yang ketiga, hukuman bukan untuk menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi kalau kita perhatikan ketiga-tiga perkara ini, sistem dan peraturan demi kedamaian. Yang keduanya, hukuman diberikan ke atas orang yang dijatuhkan ke atas orang yang melanggar undang-undang. Yang ketiga, hukuman bukan untuk diberikan atau dijatuhkan kepada orang yang tidak melakukan kesalahan. Jadi, dari sini kita jelas bahawa peraturan, hukum hakam, perundangan adalah untuk memastikan kedamaian berlaku di muka bumi ini. Bagaimana dengan agama Islam? Agama Islam mempunyai sistem peraturan perundangan yang sempurna. Ini menggambarkan bahawa Islam adalah agama yang sempurna. Seperti mana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agamamu dan telah kukurniakan nikmatku ke atasmu dan aku redha Islam itu sebagai agamamu. Ini menggambarkan bahawa Islam adalah agama yang sempurna, yang merangkumi segala sudut kehidupan manusia. Sistem-sistem yang diaturkan oleh Islam sebagai peraturan yang lengkap untuk dipatuhi oleh orang yang beriman. Sebab itulah dalam Islam kita ada sistem yang sempurna. Sistem ibadat dalam Islam, sistem muamalat dalam Islam, sistem munakahat dalam Islam, sistem sosial, sistem politik, sistem hukum jenayah, pengadilan, pentadbiran dan pengurusan yang menggambarkan bahawa Islam adalah agama yang sempurna yang mencakupi setiap sudut kehidupan manusia. Sebab itulah Nabi Muhammad juga mengajar kita bahkan bagaimana masuk tandas. Nabi Muhammad ajar. Bagaimana makan, Nabi Muhammad ajar. Bagaimana berhubung dengan Allah SWT, bagaimana berhubung dengan manusia, bagaimana berhubung dengan suami, isteri dan sebagainya. Semuanya ditunjukkan oleh Rasulullah SAW menggambarkan kesempurnaan Islam itu sendiri. Sekiranya anda menyatakan bahawa Al-Quran banyak ayat-ayat tentang hukum hakam ataupun perundangan sistem yang menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah. Namun, sedarilah, di dalam Bible juga terlampau banyak ayat-ayat yang menyatakan hukuman kepada mereka yang bersalah. Sila rujuk dalam Luke chapter yang ke-19, ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-28, di mana dijelaskan, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depanku. Sekarang anda perhatikan apa yang dijelaskan oleh Jesus di sini dalam Luke chapter yang ke-19. Now, as for those enemies of mine who did not want me to be their king, bring them here and kill them in my presence. Perhatikan apa yang dijelaskan oleh Jesus di sini, ya. Semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya,
bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapanku. Arahan Jesus untuk membunuh mereka yang menjadi seteru ataupun musuh kepada ajaran yang dibawa oleh Jesus. Bukankah ia merupakan satu hukuman bunuh yang tertera dalam Bible? Demikian juga kesalahan-kesalahan yang lain. Contohnya hukum bunuh ke atas orang yang berzina. Anda boleh rujuk dalam Leviticus chapter yang ke-20 ayat yang ke-10. If a man commits adultery with the wife of his neighbor, sekiranya seorang lelaki melakukan perzinahan dengan isteri jirannya, both, kedua-dua, lelaki dan wanita shall surely be put to death. Kedua-duanya mesti dijatuhkan hukum bunuh. Kamu mempertikaikan tentang hukum rejam pada mereka yang berzina, sedangkan dalam kitab Bible sendiri menjelaskan bahawa mereka yang berzina dengan isteri jiran mereka, kedua-duanya, lelaki dan wanita tersebut, mestilah dijatuhkan hukum bunuh juga. Mengapakah kamu mempertikaikan ayat Quran sedangkan kamu tidak mengetahui, ataupun kamu tidak pertikaikan ayat dalam Bible, sama ada kamu tidak mengetahuinya ataupun kamu buat tidak tahu. Demikian juga ayat yang lain. If a man found laying with the wife of another man, both of them shall die. Sekiranya seorang lelaki ditemui berzina dengan isteri orang lain, kedua-duanya mestilah dijatuhkan hukum bunuh. Ini termaktub dalam Deuteronomy chapter 22 ayat yang ke-22. Jelas ya? Di mana hukum perzinahan dalam Bible ialah hukum bunuh. Demikian juga Bible ada menjelaskan tentang masalah homoseksual ataupun perhubungan seks yang sama sejenis, sama ada homoseksual ataupun lesbianism. Ini termaktub dalam Leviticus chapter yang ke-20 ayat yang ke-13. If a man has sexual relation with another man, they have done a disgusting thing, and both shall be put to death. They are responsible for their own death. Sekiranya seorang lelaki melakukan hubungan seks, melakukan hubungan seksual dengan lelaki lain, iaitu homoseksual, hubungan gay, ya. Demikian juga lesbianism, sama lelaki-lelaki dengan lelaki ataupun wanita dengan wanita. Apakah hukumannya? Mereka telah melakukan perbuatan keji, disgusting. Mereka telah pun melakukan perbuatan keji dan hina, dan kedua-duanya mesti dijatuhkan hukum bunuh, dan mereka bertanggungjawab di atas kematian mereka sendiri. So hukuman terhadap mereka yang melakukan hubungan homoseksual dan lesbianism juga termaktub dalam Bible ialah hukum bunuh. Demikian juga hukuman kepada orang yang menculik seseorang. Whoever steal a man and sell him, and anyone found in possession of him shall be put to death. Sesiapa yang menculik seseorang, sama ada orang itu telah dijual ataupun masih berada di bawah jagaannya, penculik tersebut mesti dijatuhkan hukum bunuh. Jadi orang yang menculik termaktub dalam Bible dalam Exodus chapter yang kedua ayat yang ke-16, hukumnya ialah hukum bunuh. Ini menggambarkan bahawa hukum bunuh jelas ada termaktub di dalam Bible. Demikian juga kalau kita perhatikan, sekiranya berlakunya perceraian di antara pasangan suami isteri dan orang tersebut berkahwin lagi, maka tetap dianggap perzinahan, dan perzinahan ini adalah hukumnya ialah hukum bunuh. Any man who divorces his wife and marries another woman commit adultery, and the man who marries a divorced woman commit adultery. Rujuk dalam Luke chapter yang ke-16 ayat yang ke-18. Mana-mana lelaki yang menceraikan isterinya, kemudian dia berkahwin dengan wanita lain
sungguhnya perkahwinan yang kedua ini hubungannya adalah dianggap hubungan zina. Dan mana-mana lelaki yang berkahwin dengan wanita yang telah pun diceraikan oleh suaminya, hubungan keduanya juga adalah hubungan perzinahan. Ini termaktub dalam Luke chapter yang ke-16 ayat yang ke-18. Berarti dalam agama Kristian, terutamanya apa yang diamalkan oleh Katolik, bahawa perceraian, sekiranya seorang itu bercerai, dia tidak boleh berkahwin lagi. Sekiranya perkahwinan berlaku, maka hubungan di antara kedua pasangan tersebut, perkahwinan kedua adalah dianggap sebagai perzinahan. Dan perzinahan dalam Bible termaktub hukumnya adalah hukum bunuh. Demikian juga melakukan hubungan seks yang terlarang, di mana berlakunya perkahwinan yang terlarang. Any man who divorce his wife and marries another woman commit adultery. Ini saya dah jelaskan tadi, mana-mana mereka yang menceraikan isterinya, kemudian berkahwin lagi, tetap dianggap berzina. Dan kita perhatikan perkara yang ke-6, hukuman perkahwinan yang terlarang sekiranya berkahwin anak dan ibunya sekali. Apakah hukumannya? If a man marries a woman and her mother, all three shall be burned to death because of his disgraceful thing that they have done. Such thing must not be permitted among you. Ini dalam Leviticus chapter yang ke-20 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Apabila seorang lelaki berkahwin dengan seorang wanita serta ibu wanita, ketiga-tiganya sepatutnya dibakar sampai mati kerana mereka melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Perbuatan semacam ini tidak boleh berlaku di kalangan kamu. Apa yang saya nak gambarkan di sini bahawa terdapat banyak ayat di dalam Bible yang menjelaskan hukuman bunuh terhadap mereka yang melakukan pelanggaran undang-undang. Sekiranya ayat-ayat seperti ini banyak terdapat dalam Bible, mengapakah kamu mempertikaikan Nabi Muhammad menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah? Sedangkan Jesus sendiri menyatakan bahawa kedatangan baginda adalah untuk melaksanakan ajaran Taurat dan kitab-kitab para rasul, termasuklah ajaran Injil. Think not that I have come to abolish the law or the prophet. Jangan kamu sangkakan aku datang untuk memansuhkan kitab Taurat dan kitab para rasul sebelumku. I have come not to abolish them, but to fulfill them. Aku datang bukan untuk menghapuskan ajaran ini, tetapi untuk melaksanakan ajaran tersebut. Di mana Jesus menyatakan bahawa, for truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished. Dan aku nak pastikan kepada kamu semua, selagi mana belum berlakunya kiamat, tidak satu titik pun daripada ajaran kitab-kitab ini yang dinafikan melainkan kesemuanya akan dilaksanakan. Kita perhatikan di sini bahawa Jesus menyatakan kedatangannya adalah untuk melaksanakan ajaran kitab Taurat. Dan apa yang saya jelaskan tadi sebahagiannya adalah ajaran kitab Taurat. Bahkan Jesus menyatakan bahawa selagi mana belum berlaku kiamat, baginda akan memastikan bahawa ajaran ini akan terlaksana. Anda boleh rujuk dalam Matthew chapter yang ke-5 ayat 17 hingga ayat yang ke-18. Dan demikian juga dalam Luke chapter yang ke-16 ayat 17 hingga 18. Jesus menyatakan bahawa but it is easier for heaven and earth to disappear than for the smallest detail of the law to be done away with. Tetapi lebih mudah bagi langit dan bumi ini untuk lenyap daripada satu titik pun ajaran Taurat yang dinafikan. Jika kamu mengasihi aku, yang Jesus, kamu akan mentaati perintahku. Berarti sekiranya anda mendakwa mengasihi Jesus, taatlah perintah Jesus dengan melaksanakan ajaran Taurat, dengan melaksanakan apa yang dibawa oleh Jesus sendiri. Dan ini juga termaktub dalam John chapter yang ke-14 ayat 15. If you love me, you will obey my commands.
sekiranya kamu mengasihiku, kamu akan mentaati perintahku. Sungguhnya, apa yang dinyatakan oleh Jesus dalam John ini selari dengan ajaran Al-Quran dalam surah As-Saf ayat yang ke-8, di mana Allah SWT menjelaskan, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu, membenarkan kitab yang diturunkan sebelumku, yaitu kitab Taurat, dan memberikan kabar gembira tentang datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang diberi nama Ahmad. Apa yang saya nak gambarkan di sini ialah undang-undang yang termaktub dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad menggambarkan bahawa Islam adalah agama yang sempurna sebagai cara hidup yang perlu diamalkan oleh setiap manusia. Yang kedua, dalam Bible juga terdapat ayat-ayat tentang hukum hakam. Namun demikian, dan hukumnya adalah hukum bunuh. Mereka yang berzina hukumnya bunuh, mereka yang menculik hukumnya bunuh, mereka yang melakukan hubungan seks yang terlarang, lelaki dengan lelaki, wanita dengan wanita pun hukumannya adalah hukum bunuh. Dan mereka yang berkahwin menggabungkan di antara anak dan ibunya, hukuman juga adalah hukum bunuh. Namun demikian, kenapakah anda menafikan ataupun tidak mengambil berat tentang ayat ini, sebaliknya hanya mempertikaikan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran? Bukankah ayat-ayat yang disebut dalam Bible ini juga menjadi hujah pada diri anda sendiri bahawa Bible juga menyatakan hukuman yang begitu berat bagi mereka yang melanggar perintah Tuhan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.